Okey, apa lagi? Orang yang hatinya keras, hatinya juga dia hanya mementingkan kehidupan dunia dan suka bermain-main dan berfoya-foya. Hidupnya ni nak berhibur je. Kemudian orang tu dosanya semakin banyak dibuat. Begitu juga dia tidak takut kepada kematian dan azab neraka. Tak takut daripada mati. Bila tengok orang mati tu sebab nak buang penyakit sombong dalam hati kita. 3. Nak buang penyakit sombong. 3. Pertama, ziarah orang sakit tonat. Ya Allah, aku besok janganlah kau bagi sakit macam ni. Allah nak cabut-cabutlah nyawa tahu macam tu. Tapi janganlah sesaja pergi hospital lah. Ada tak sesiapa yang tonat ini? Bukan macam tu. Saja dicari pula kan. Orang yang sakit pergi tengok. Kedua, ziarah orang meninggal dunia. Yang ketiga, ziarah kubur. Ini 3. Ziarah orang sakit tonat, ziarah kubur, ziarah orang meninggal, ziarah kubur. Jadi 3. Untuk lembutkan hati daripada sombong. Kemudian tidak takut kepada Allah. Kemudian tidak peduli nasibnya di akhirat. Okay. Apakah puncanya penyakit keras hati? Punca yang pertama, lemahnya iman di dalam hati. Lemah. Sikit-sikit je. Orang ajak karaoke, bolehlah on, jangan tak on. Kedua, meninggalkan suruhan agama yang wajib seperti solat dan lain-lain. Yang ketiga, banyak makan dan minum. Kan kau bahas dah tadi? Kan? Banyak makan dan minum pun menyebabkan keras hati. Kemudian banyak tidur. 2 hari tidur. Orang lain tidur berjam-jam, dia berhari-hari. Bila dia jaga, hari apa dah, lain macam soalan. Kemudian sombong. Yang keenam, tidak mendengar nasihat. Orang keras hati ni tak boleh dengar nasihat. Ketujuh, asyik rasa diri dia yang betul. Merasa dirinya benar sentiasa. Itu orang yang keras hati. Kemudian tidak suka mengaku melakukan kesalahan. Apalah salah aku lah. Ini bukan aku, minta maaf. Aku dah cadang lah tu. Tu salah dia. Kemudian sikap tidak hormat kepada orang yang patut dihormati. Dan begitu juga dia suka berbohong. Apakah dia ubat keras hati? Ubat keras hati pertama jumpa doktor. Salah. Jangan salin tu. Yang pertama, dan barang siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, memperbaiki iman kita kepada Allah. Tu yang pertama. Kedua, belajarlah ilmu agama. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang Allah hendak orang itu menjadi baik, maka akan diberi ia faham hukum-hukum agama. Yang ketiga, memerhati dan memikirkan maksud kandungan ayat-ayat Quran. Dia bukan baca saja Quran, tapi dia berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Buka tafsir, baca. Dan hari ini ada kitab yang penerangan huraian tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Keempat, menziarahi kubur dan kematian. Macam yang saya sebut tadilah, ziarah kubur dan kematian. Begitu juga tanamkan sikap rendah diri dan menghormati orang lain. InsyaAllah hati takkan keras. Kemudian makan minum tidak berlebihan dari sumber yang halal. Nabi pesan cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian bersahabat dengan orang-orang yang saleh dan suka kepada akhirat. Kawanlah dengan JK surau. Dia mulalah cakap, alah macam surau tak semestinya baik. Tengok mula dia nuduh. Memang betul orang surau tak semestinya baik, tapi ada harapan baik. Macam tu ya. Pergi disko tak semestinya tak baik, tapi ada harapan tak baik. Belum pernah lagi kat disko tu, berhenti je weh, berhenti isyak. Belum pernah berlaku tu. Ya, jangan nak bohong. Yang ke-8, lakukan semua ibadah dan perintah agama yang wajib dan selalu berzikir kepada Allah serta berdoa. Ya. Orang-orang yang tenang hati mereka dengan mengingati Allah, ketahuilah olehmu bahawa selalu menyebut Allah itu menenangkan hati. Ya. Kemudian selalu mendengar nasihat yang baik. Bila dengar nasihat-nasihat yang baik, itu sebabnya kalau dalam Facebook, dalam Instagram, janganlah tulis-tulis ngutuk-ngutuk orang. Kau ingat kau bagus sangat, boleh jalan lah, pergi mati lagi baik. Jangan. Baik kita kongsi, sesungguhnya orang yang tenang hati mereka ada orang yang mengingati Allah. Kita kongsikan, kita type macam tu. Orang type, like pula, orang komen terima kasih, orang tu besar pahala dia. Ambil gambar poster ni ha. Zap.
Masuk dalam Instagram, share. Ada orang nampak, lah Samsul Debat datang tempat kita kau. Tahu cakik dia roti canai kat depan tak. Baru tahu, langsung datang. Dapat pahala tak? Dapat pahala sebab nampak post kita tu. Nampak tak? Ya. Kemudian meninggalkan perbuatan dosa, berusaha tinggalkan dosa-dosa yang kita biasa buat. Kan? Dan begitu juga dia sentiasa berusaha untuk memantapkan ibadah dia. Contoh je dah biasa semayang, tapi semayang lambat. Dia nak semayang awal pula. Dah biasa semayang awal, tapi semayang seorang. Semayang berjemaah pula. Dah biasa semayang jemaah, tapi habis yang bagi salam, berkecapuh balik. Tak nyompek nak balik. Zikirlah dulu, ikut imam. Kan? Jangan orang cakap orang tu, tahlil tu semua neraka je. Itu orang yang lahir salah hari bulan cakap macam tu. Tahlil mu tak boleh. Tahlil doa selamat mu tak boleh. Tahlil tu memang zaman Nabi tak buat waktu, tapi zikir tu buat. Ingat Allah tu. Dua pahala paling besar dalam kenduri tahlil. Pertama zikir, yang kedua makan. Iyo ni tak betul tak? Cuba tengok tadi nasi lemak tadi, sambal sotong kambang tadi, dengan sambal patai tadi kan. Itu betul tak? Itu duit dana surau, betul tak? Duit dana surau bagi makan. Ya Allah, saya pula gembira pula tadi, sedap pula sambal patai. Bukan suruh bungkus dah, tak ada. Bagi hintnya. Kau faham lah. Tak, tapi mana pahala dapat kat siapa? Kat semua orang yang sokah. Tu sebab bila kita buat kenduri tahlil, kita niat aku masak malam ni ya Allah, bagi makan orang kampung ni, niat kerana Allah, mudah-mudahan dapat pahala tu pada arwah. Ingat tak Nabi pesan? Nabi kata, berbuatlah baik kepada kedua ibu bapa kamu. Kalau ibu bapa dah meninggal, berbuat baik kepada sahabat-sahabat dia. Betul tak yang datang tahlil tu, ni tahlil ada tak sahabat-sahabat tu? Ada, bagi dia makan. Apa benda paling baik? Bagi makanlah. Saya setiap tahun, wallahi saya kata, setiap tahun kalau bulan puasa, dalam minggu terakhir tarawih tu, malam lepas tarawih saya dah janji dah. Seorang Cisarip, seorang Cimanap nama. Tu kawan arwah abah saya masih hidup. Saya ada. Tanyalah ke kampung Pancur Paroi Sambat tu. Cik, Kang, saya besok malam besok beri malam besok janji lah kan dia. Saya bawa dia pergi makan kat Kedai Tom Yum. Masa PKP tu tak dapat lah. Saya bawa lah cari makan, suruh orang masak kan, bagi makan lah. Tapi bawa pergi makan. Berbuat baik pada kawan dia. Bagi makan. Tu sebab zikir kau nak panjang sikit tahlil tu, baru dia berbaloi lauk dia bagi tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah 30. La ilaha illallah, al-Fatihah. Semua dah nak makan dah ni weh. Iya tuan-tuan, siapa yang ada saudara mara kat Somban, betul tak? Dia nak Somban. Main-main bukan sikit-sikit zikir tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Ya arhamar rahimin, salimna wal muslimin. Panjang zikir sampai hujung. Afdhalul zikri falamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah 1000 kali. Dah hilang-hilang lutut baru doa. La ilaha illallah, makan laju. La ilaha illallah, mana dah ponek seorang tu. Macam tu kan. Tak ada, bukan apa. Sebenar-benar kalau kita kat rumah seorang-seorang belum tentu kita buat.